Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Fauzi Suhaimi dan ini Bicara AADK. Untuk edisi kali ini kita bawakan topik berkaitan dengan merdeka bagi mengenang sambutan Hari ke-64 Hari Kebangsaan Malaysia yang akan diraikan pada 31 Ogos nanti. Dan tema yang diangkat untuk tahun ini masih kekal sama seperti mana yang diperkenalkan pada tahun lalu, iaitu Malaysia Prihatin, dan bercakap tentang merdeka ataupun erti kemerdekaan itu sangatlah luas dan pelbagai perspektif dibawakan masing-masing tentang erti merdeka itu sendiri. Dan kalau kita tahu ataupun kita sudah pasti, setiap individu memainkan peranan tersendiri dalam mengisi atau menghayati makna kemerdekaan itu, dan masing-masing sudah pasti ada cara tersendiri untuk mengangkat makna itu sendiri. Ada yang meraihkan ataupun merayakan erti kemerdekaan itu atas dasar tiket kebebasan daripada penjajah, dan ada juga mengamati makna merdeka itu ataupun bulan kemerdekaan untuk merdeka daripada kesilapan yang telah dibuat sebelum ini. Dan sama juga dengan bekas klien ataupun bekas penagih yang menerima rawatan di bawah agensi anti dadah kebangsaan. Mereka juga ada perjuangan tersendiri, ada makna merdeka tersendiri. Tidak lain tidak bukan, sudah pasti mahu bebas daripada musuh nombor satu negara, iaitu dadah. Dan benar, mereka pernah tersasar. Namun itu bukan jalan akhir buat mereka. Ada juga yang menganggap golongan ini tidak lagi berupaya, apatah lagi pernah dilabel sebagai sampah masyarakat. Padahal tanggapan atau stigma itu sangatlah tidak tepat. Buktinya, hari ini kita bawakan 3 orang ikon yang pernah tersilap langkah sebelum ini namun kini merdeka sejak bertahun lama yang lalu. Maksud di sini, mereka telah pun bebas daripada dadah sejak sekian yang lama, berpuluh-puluh tahun. Dan lebih membanggakan lagi, mereka juga sudah ada kehidupan sendiri seperti keluarga, anak, pekerjaan dan menjalani kehidupan normal dalam komuniti seperti mana insan-insan biasa yang lain. Baik, saya tidak mahu membuang masa. Apa kata kita berkenalan dengan 3 panel yang merupakan bekas penagih dadah sebelum ini, iaitu yang pertama adalah Encik Tahir bin Abdul Manan atau lebih terkenal sebagai Castello di negeri Bawah Bayu. Dan yang panel kedua adalah Encik Faris Syam Fizrus bin Ghazali, iaitu yang kini berada di Melaka. Dan panel yang ketiga tidak lain tidak bukan individu yang terkenal di Cokek Kuala Lumpur, iaitu Puan Wan Kamariah binti Daud atau lebih dikenali sebagai Mak Wan. Dan ketiga-tiga ini sudah pun bebas daripada gejala pelancongan sosial ataupun masalah dadah. Dan ketiga-tiga ini ada perkongsian ataupun input yang bermakna untuk dikongsi, bukan sahaja buat kepada klien agensi anti dadah untuk menjalani kepulihan secara total, malah kepada mereka-mereka di luar sana untuk dijadikan panduan dan pendoman untuk kita semua dalam menghayati erti kemerdekaan di sebalik pembebasan daripada musuh nombor satu negara. Baik, bagi membincangkan erti kemerdekaan ini, selain menyelami perjuangan mereka untuk bebas daripada cengkaman najis dadah, kita terus bersama. Saya mahu bersama dengan Encik Tahir ataupun Castello. Boleh dalam konteks merdeka ketika ini, boleh Encik Tahir ertikan ataupun apa definisi merdeka bagi seseorang penagih ataupun daripada persepsi Encik Tahir itu sendiri? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tahir bin Abdul Manan alias Castello. Berasal daripada tinggal di daerah Matulung, Sudan. Jadi saya menjawab soalan. Merdeka bagi saya, penagih itu yaitu bila mana seseorang penagih itu bebas daripada semua kemungkaran seperti dapat menghasilkan kepulihan dan seterusnya.
membantu penagih yang lain untuk berhenti menagih. Itu pendefinisian merdeka atau erti merdeka daripada Encik Faris yang mewakili mungkin golongan belia yang terjebak dengan masalah-masalah sosial yang kita khusus pada hari ini adalah isu membabitkan dadah. Okey, kalau kita tengok secara keseluruhannya, umum menyatakan bahawa punca terjebak kepada berlakunya ataupun penglibatan individu itu dalam kegiatan dadah adalah disebabkan daripada pengaruh persekitaran, dan pengaruh persekitaran pula itu luas. Mungkin pengaruh rakan sebaya, mungkin rasa ingin mencuba, dan banyak faktor lagi. Tapi saya nak tanya kepada orang lama dulu, mungkin Mak Wan dulu. Apa Mak Wan sebagai orang yang pernah menerima bahan itu, adakah ia benar Mak Wan terlibat sendiri atas pengaruh daripada persekeliling, mungkin rakan ataupun kenalan terdekat, ataupun atas faktor diri sendiri? Ya, terima kasih. Pengaruh persekitaran ya, dia apa-apa keadaan sekalipun, dia ada dua. Satu pengaruh negatif dan satu lagi pengaruh positif. So, dalam penglibatan dengan penagihan dadah ni, persekitaran dia sangatlah sangat mencabarlah. Kalau macam Mak Wan sendiri sampai sekarang ni berada di Chowkit, kan, dalam pot di situ Mak Wan jatuh, di situ juga Mak Wan bangun. Dia akhirnya dia kena balik kepada diri sendiri. Kekuatan yang kita ada untuk terus mengekalkan kepulihan tu. Kalau nak ikut persekitaran tu, memanglah dekat rumah Mak Wan tu, buka aja pintu dah ada pot. Buka aja pintu, sama floor dengan Mak Wan pun ada fusha. Ada orang depan Mak Wan, depan pintu Mak Wan pun ada orang injection, nisab, apa semua. Pada ketika itu adalah kekuatan diri sendiri tu sangat penting. Sangat penting. Persekitaran ni, kalau kita balik kepada sokongan keluarga dan masyarakat, dia sangat buat masa sekarang ni orang dah mula sedar. Dan kalau tapi walau macam mana pun, bila ada isu dadah ni, dia sangat sukar untuk kita fahamkan kepada masyarakat. Dia orang tetap pandang serong kita. Apa yang penting ialah bagi Mak Wan, persekitaran ini bergantung kepada diri sendiri. Kita kena mencari kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan pada diri sendiri, tak ada keyakinan, kita pasti akan tumbang kat situ. Rata-ratanya bekas penagih ni dia agak sukar untuk balik semula ke kampung dia, ke apa semua. Dia banyak isu kat situ kan. Kita pun tak tahu. Mak Wan sendiri pun ada. Sampai sekarang ni pun Mak Wan belum balik kampung lagi. Masih duduk di dalam Chowkit. Tapi yang pastinya Mak Wan kekalkan kepulihan tu dengan menyertai support group, NA, Anonymous semua kan. Buat kerja-kerja kebajikan. Macam tu lah. Tapi sememangnya faktor persekitaran ni sangat-sangat mencabar. Jarang kita nak cari, kita nak jumpa orang yang akan bagi sokongan pada kita. Sokongan, bimbingan, apa semua. Kecuali orang-orang yang macam ADK, apa semua kan. Dia selalulah beri sokongan kepada kita. Tapi masyarakat sekeliling tetap akan memandang serong. Kalau tidak ada kekuatan yang sungguh-sungguh, yang kita yakin diri kita tidak akan dipengaruhi oleh persekitaran, pasti kita akan tumbang. Itulah dia cabaran yang dilalui oleh bekas penagih ni. Walaupun sudah lama, 20-30 tahun, sudah tidak ambil dadah kan, tapi kita tak boleh nak ambil benda tu sebagai kayu pengukur supaya mengatakan kita sudah total pulih. Tidak, tak boleh. Sebab dia sentiasa mencabar persekitaran, dia mencabar pergaulan, dia mencabar. Semuanya mencabar. Apa-apa pun kita kena ada kekuatan diri, keyakinan diri. Itulah yang boleh mengekalkan kepulihan. Nah, tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah.
hentikan. Bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Alright, bertemu kembali dan kita masih lagi dalam sesi Bicara ADK dalam segmen edisi sambutan Hari Kemerdekaan ke-64 Malaysia yang membawa tema iaitu Malaysia Prihatin. Dan hari ini kita ada 3 orang panel ataupun ikon agensi anti dadah kebangsaan bagi berkongsi tentang erti ataupun makna yang dihayati mereka tentang merdeka daripada najis dadah. Baik, kita dah tadi kita dah bincangkan pelbagai topik dari segi punca dan dari segi erti merdeka itu sendiri, dan kita pergi kepada inspirasi yang membawa kepada perubahan yang besar. Pada saya ini adalah satu penghijrahan yang besar walaupun ia bersifat individu, dan kalau kita mengamati perkara ini ia adalah amatlah sukar. Apa yang saya faham, jika seseorang itu dah mula terjebak, untuk dia kembali ke jalan yang asal itu sesuatu yang sangat-sangat rumit dan sangat susah. Tapi ketiga-tiga panel kita hari ini telah pun pulih sepenuhnya, dah mengambil masa pulih beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah satu kejayaan yang terbesar. So dari sini kita nak kongsikan, kita pergi kepada orang muda dulu, Encik Faris dulu. Apa inspirasi orang muda ataupun Encik Faris sendiri yang diambil sampai begitu kuat sekali untuk kembali ke jalan yang betul ni? Okey, salah satu inspirasi saya adalah dia macam ni tau. Saya baru tahun lepas kehilangan arwah ayah. Saya memang rapat dengan dia tau. Pernah satu masa dulu dia pernah pergi port untuk ambil bekalan dadah untuk saya. Time tu. Sebab ayah saya dia seorang imam. Tapi saya dah terjebak dengan benda yang macam tu. Tapi dia tak pernah marah saya. Allah Akbar. Dia tak pernah pukul saya. Apa perbuatan buruk sekali pun dia tak pernah buat. Sampai masa tu dia nak family, keluarga dia nak hantar saya ke pusat sukarela lah. Time tu kan ada CCSC. Jadi besok pagi tu mak ayah nak hantar lah kat CCSC dekat Ipoh, kiranya dekat CCSC Tapah pada mulanya tu. Tapi malam tu saya dah gian teruk. Dia tak sangka dia pergi masuk port untuk ambil bekalan tu sebab dia tak tergamak tengok saya dalam keadaan gian. Tapi alhamdulillah waktu dia dapat stroke, dia sakit, saya berpindah ke Melaka. Selepas saya keluar pada pusat, saya dapat jaga dia dengan bantuan mak sekali lah masa tu. Lepas tu pula alhamdulillah saya dah berjaya capai amanah dia. Tapi bukan jadi seorang imam lah, jadi bilal kan di salah sebuah masjid. Jadi itulah kata turning point lah, katakan turning point saya bila kehilangan seorang yang selalu memahami saya, yang tak pernah marah langsung apa yang saya buat. Padahal dia tahu, padahal dia nampak yang saya tipu dia apa semua. Kalau kata mak tu lain lah kan. Dengan mak selalu saya melawan dia. Tapi dengan abah, saya panggil gelaran abah, dia tak pernah pun marah saya. Dia tak pernah pun pukul saya apa pun. Walaupun waktu tu saya pernah ingat lagi, dia ada simpan duit RM50 je. RM50 tu dia nak bayar duit apa saya tak tahu. Tapi saya tergamak ambil. Saya tergamak curi dia. Tapi dia buat tanya. Banyaklah kenangan saya dengan arwah abah kan. Dan pengakhiran hidup dia yang itulah yang membuatkan saya semangat untuk teruskan kepulihan saya. Itu saja. Itu yang membuatkan saya berkobar-kobar lah. Sampai saya
bergerak aktif dengan NGO, badan-badan sukarelawan, aktif dengan komuniti, dan alhamdulillah lah pandangan dan perspektif masyarakat penerimaan terhadap saya tu kuat. Sebab apa? Kalau dekat masjid dipanggilkan pegawai syarak kan. Semua pegawai syarak boleh menerima saya sebab apa? Mereka dah tahu tentang latar belakang saya. Ya, itu sedikit perkongsian daripada Encik Faris. Kalau kita tengok dari segi apa yang diceritakan oleh Encik Faris tadi, kita dah boleh tengok. Benar, kata orang kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Itu kekal abadi. Di mana walaupun dia tengok anaknya berada dalam satu ruangan yang memang betul-betul pada awalnya sukar untuk kita boleh terima, tapi rasa sayang, rasa cinta seorang ayah kepada anak, dia boleh kuatkan diri dan yakin bahawa perubahan itu pasti. Itu mungkin yang saya boleh konkludkan tentang apa itu pengorbanan. Bukan sahaja Encik Faris, malah yang menjadi inspirasi kepada Encik Faris untuk membawa kepada perubahan sekarang ini. Kalau kita tengok Encik Tahir yang begitu popular, nama Castello. Kalau kita tengok Castello dah diterbitkan satu filem oleh Datuk Yusof Aslan. Saya tak tahu adakah ia dimanifestasikan daripada kisah cerita Encik Tahir, mungkin saya tak tahu, tapi nama Castello amat besar di Kudat, malah di Sabah. So apa inspirasi? Dan Castello kalau kita tengok mungkin satu nama yang begitu macam maaf Encik Tahir, kalau kita tengok memang Castello ni sangat-sangat negatif dari segi bila sebut. Dan bila Castello itu, namanya Castello yang begitu gah sekali di Sabah tentang isu-isu begini, tetapi sekarang ini dah berhijrah, dah berubah. Ia sesuatu kejayaan besar, sesuatu hijrah yang paling terbesar dalam hidup Encik Tahir sendiri. So apa kalau boleh Encik Tahir kongsikan inspirasi apa ataupun rahsia apa yang Encik Tahir ambil sehingga berada ke posisi sekarang ini? Terima kasih Tuan. Aspirasi saya berhenti untuk mengambil dada ini kerana arwah istri saya. Saya yang kuat memberi dorongan kepada diri saya untuk berhenti, dan saya juga selaku bekas penagih yang pernah menjalani rawatan dan pemulihan di Puspen Papar masa itu. Tapi alhamdulillah, setelah saya dikeluarkan daripada Puspen Papar, saya rasa begitu saya jahil dalam hidup saya, dalam kebahagiaan saya. Saya musnahkan begitu, sehingga hari ini aku masih terasa. Tuan Moderator, alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Begitu sayangnya istri saya, habiskan harta dia untuk saya melakukan perkara-perkara yang tidak betul, sehingga saya dimasukkan ke pusat santi Papar. Saya ulangi, syukur pada Allah SWT. Saya sempat mengajak dia sembahyang 5 waktu selama 1 tahun. Saya ingat, saya boleh bahagia setelah saya keluar daripada Puspen Papar. Tapi akhirnya, Tuan Moderator, beberapa tahun yang lalu, baru 1 tahun saya bersama-sama dia beramal, solat 5 waktu menghadap Allah. Dia sakit. Saya cakap, kita berubat. Apa dia kata? Tak payah. Ini sampai masa dia untuk saya. Saya pernah berkata, kenapa kau malaikat, kau tahu sedangkan malaikat, saya rasa tidak pasti. Tahu aja dia. Kau jangan cakap macam tu. Sebab ini janji saya, dia kata. Saya tanya, apa janji kau? Dia kata, janji saya kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku,
ubahlah suamiku menjadi yang insan berguna di sisi masyarakat. Saya lihat, kata dia, sekarang bagi saya kau berguna di sisi keluarga serta masyarakat. Okey, kalau kita tengok tadi kita bercerita tentang inspirasi, bagaimana seseorang itu bangkit daripada keluar daripada kepompon najis dadah, dan bagaimana ia juga, inspirasi itu juga akan menjadi kekuatan semangat untuk kita terus istiqomah dan kekalkan mengekalkan kepulihan sehingga ke tahap sekarang ini. Baik, kita pergi kepada isu stigma masyarakat. Kita dah ada aspirasi, kita dah ada usaha nak berubah, tiba-tiba ada pula faktor penolak yang menyebabkan kita rasa down, kita rasa tertekan dari segi isu stigma masyarakat yang belum lagi selesai, yang dari dulu lagi sampai sekarang. So kita nak berbalik kepada Mak Wan tadi. Kalau dari segi definisi peluang kedua yang diberikan oleh Mak Wan, apakah adakah stigma negatif masyarakat ini menjadi pembunuh kepada usaha peluang kedua yang Mak Wan yang Mak Wan ada? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik betul dengan apa yang dikatakan oleh Faris tu, bagi Mak Wan lah, setelah lama mencapai kepulihan, stigma masyarakat ni kita kena tukar. Kita kena tukar kepada self stigma. Stigma kepada diri sendiri. Sebenarnya betul kata Faris. Kita tak perlu menyalahkan orang lain mengadakan ada stigma terhadap kita. Yang nak pulih adalah kita, dan kita kena kikis stigma di dalam diri sendiri ni. Kita selalu beranggapan salah kepada orang. Sebenarnya betul kata Faris tu tadi. Yang nak berubah kita, yang kita kena usahakan. Apa yang perlu kita buat. Kita tak perlu nak tuding jari orang buat stigma kat kita apa semua. Sebenarnya stigma itu adalah kita cipta sendiri. Berbagai-bagai alasan dekat orang. Padahal kita ni nak berubah ke tidak, kita tak pernah tanya. Kita nak berubah atau tidak, kita nak berhenti sak dadah atau tidak, kita tak pernah tanya diri kita. Kita persoalkan orang. Kita selalu menyalahkan orang lain. Jadi stigma negatif masyarakat, dia tidak mampu membunuh kita. Dia tidak mampu membunuh semangat kita untuk kekal pulih, untuk terus maju ke hadapan. Bagi Mak Wan itu saja. Apa yang Mak Wan nak anggap ialah stigma di dalam diri ni kena bersih, kena clear. Bila stigma di dalam diri, selalu hukum diri, selalu kecil hati, selalu rendah diri, nak buat itu tak kena, nak buat ini tak kena. Kita kata orang mengata kita. Padahal kita block diri kita. Kita block diri kita sehabis-habisnya. Pakai jaket, banner tembok. Itu tidak betul. So kita kena bebaskan diri kita pada stigma diri kita yang ada dalam diri kita ni. Rasa kita penagih, tak boleh buat apa. No. Sekarang kita sudah pulih kan? Move. Dan kalau boleh, kita bantu orang lain. Kita jadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan kita. Bila kita pulih, kita kekal pulih, rakan-rakan kita akan percaya dengan dadah boleh pulih. Dadah boleh berhenti. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Baik, kembali bersama saya lagi Fauzi Suhaimi dalam edisi Merdeka Bicara AADK, dan kita hari ini bersama 3 panel ataupun ikon AADK yang telah pulih sepenuhnya sejak sekian lama, dan ini perkongsian cerita merdeka mereka daripada najis dadah. Okey, kita teruskan. Kalau kita berbincang tentang pelbagai pengalaman, inspirasi, stigma, dan ini kita pergi kepada sejarah ataupun pengalaman peristiwa hitam. Kalau kita tengok dalam hidup setiap orang, khususnya 3 orang ikon kita ini, sejarahnya agak berbeza dengan saya, agak berbeza dengan orang lain, tapi ia tetap menjadi peristiwa hitam dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan semua, dan hendak dipadam perkara itu memang tidak boleh, apatah lagi untuk dilupakan. Jadi apa yang boleh tuan-tuan puan-puan kongsikan
ia sebagai pengajaran daripada peristiwa hitam yang berlaku dalam hidup tuan-tuan masing-masing untuk dijadikan panduan kepada mereka, bukan sahaja penagih, malah kepada golongan belia yang masih lagi rasa untuk mengenali perkara-perkara tersebut. Bagi pandangan Cik Faris pula, bagaimana? Apa yang Cik Faris boleh kongsikan pengajaran daripada kisah hitam yang berlaku dalam hidup Faris? Okey, sebenarnya apa yang boleh saya kongsikan tentang sejarah hitam tu, sebenarnya kalau ikutkan, macam mana nak cakap ni, saya kalau ikutkan sejarah hitam tu, kalau ikut saya lah kan tuan, memang terlalu, kalau bagi pandangan saya memang terlalu teruk apa yang saya pernah buat tu. Memang teruk sangat, sebab sampai kadang saya nak kena jujur saya kadang terpaksa jadi, kadang saya kalau nak bagi tahu ni macam kelakar tau, tapi sebenarnya duit saya menyamar jadi bomo. Faham kan? Maksudnya untuk dapatkan duit, saya yang kita buat sampai kadang-kadang boleh raise duit sampai beribu-ribu ringgit. Saya gunakan ilmu agama yang saya belajar tu atas kepentingan dunia. Maksudnya saya guna ke arah benda yang salah. Saya pergunakan agama atas untuk saya ambil kesempatan dari orang lain. Tambah bila saya duduk kampung kan, orang datang berubat, yakinlah anak imam katakan waktu tu, anak imam kan, anak imam tu pandai berubat apa semua, padahal banyak tipu helah, banyak wayang sandiwara dia kan. Wayang dia ada kala-kala tahu, macam tu kan. Tapi memang orang yakin, orang percaya, sampai saya boleh dapat tuan, saya pernah dapat collection dekat 5,000 satu hari. Sebab saya ini pertama kali tahu saya share benda ni. Sebelum ni saya tak pernah cerita, tapi untuk apa kalau kata kita simpan benda ni kan, ini biarkan benda ni jadi pedoman pengajaran pada orang lain, berhati-hati dengan bomo kadang ni kan. Memang macam saya, sebab saya pernah buat benda tu kan. Saya tak pernah ada sejarah hitam curi getah, saya tak pernah ada sejarah hitam macam mencuri rumah orang kan. Habis buat pun saya curi duit mak saya sebab mak saya berniaga. Tapi apa yang saya nak buat time tu dengan cara macam tu lah. Dengan cara saya gunakan agama sebagai landasan saya untuk dapatkan duit untuk belikan bekalan tu. Macam tu. Mungkin ada kata-kata terakhir ataupun nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia yang akan menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan ke-64 pada 31 Ogos nanti. Mak Wan, kita mulakan dengan Mak Wan. Mungkin apa nasihat yang paling bermakna dari Mak Wan kepada mereka yang mahu belajar ataupun yang berada dalam kepulihan untuk terus kekal pulih bersama-sama Mak Wan? Okey, terima kasih Tuan Moderator kerana memberi peluang untuk Mak Wan untuk kata-kata terakhir ni. Kata-katanya tidak lain dan tidak bukan, dadah jangan cuba. Sekali cuba pasti sengsara seumur hidup. Kan payah nak berhenti balik ke apa semua, kita dah payah. Baik, saya kira sampai di sini sahaja perkongsian pengalaman menarik yang saya kira amat menarik untuk tontonan kita semua, dan sudah pasti banyak perkara yang boleh kita renung, yang boleh kita pelajari, yang boleh kita kenang untuk dijadikan pengajaran kepada Malaysia khususnya sempena dengan Hari Kebangsaan 2021. Tetapi insyaAllah pada masa akan datang kita akan bawakan lagi perkongsian menarik, pengalaman-pengalaman yang sukar diterima ataupun sukar diperolehi untuk panduan kita semua. Dan terima kasih kepada semua ketiga-tiga ikon agensi anti darah kebangsaan kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman dan bagaimana cara mereka ataupun rahsia kepulihan mereka sehingga kini, dan sudah pasti ia akan menjadi panduan buat kita semua. Benar kata orang, peluang kedua wujud, namun sejauh mana peluang kedua itu diberi dan sejauh mana peluang kedua itu dimanfaatkan. Hentikan stigma
Ayuh sama-sama kita bantu mereka untuk kepulihan daripada musuh nombor satu negara. Lebih baik cegah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.